Soalan dia, baik, soalan dia adalah tentang tokoh-tokoh yang pernah berlaku gelombang revolusi pemikiran yang berlaku banyak dan sangat ramai. Antaranya adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ketika mana kemulut pemikiran, revolusi pemikiran sedang berlaku ketika itu, iaitu Mu'tazilah menggunakan akal, kemudian ada Jabariyah, kemudian ada Qadariyah menyatakan kita semua kita, tiada Tuhan dalam kita bergerak, semuanya ada dalam kita, kita nak buat, kita buat, kita tak nak, kita tak. Jabariyah pula menyatakan tak, kita tidak ada apa-apa, semuanya Tuhan telah tetapkan, dan kita tak ada apa-apa usul untuk kita buat. Kita duduk seperti mana bulu diterbangkan, angin tiup ke sana, kita ke sana, angin tiup ke sana, kita ke sana, Tuhan telah tetapkan. Maka Al-Imam Asy'ari mendatangkan dengan metod pemikiran ataupun asas mazhab pemikiran yang diletakkan adalah menggunakan nas dan menggunakan akal. Kedua-duanya sekali digandingkan untuk menjawab hujah-hujah mereka. Maka sampailah akhirnya Imam Asy'ari dengan mazhab Asy'ariyah, bukan satu mazhab, tapi lahirnya adalah kerana kemelut yang sedang berlaku, maka dilahirkan satu pemikiran yang mana kalau orang menggunakan akal dengan mazhab ini tepat kena dengan nas dan wahyu. Kalau orang nak kena nas, ada nasnya. Jadi itu secara ringkas tentang mazhab Asy'ariyah. Datang selepas itu tokoh-tokoh yang besar juga. Dan sampai ke hari ini kita dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Iaitu dengan maksud Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita beriman dan menggunakan nas dalam mengisbatkan wujud Allah, wujud ataupun kerasulan Rasul, mukjizat, hari akhirat dengan nas. Tetapi kadang-kadang zaman ini orang yang nak fikir dengan otak, maka Imam Asy'ari mengasaskan satu metodologi menggunakan akal yang terpandu dengan nas, maka lahirlah mazhab Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Seterusnya yang sumbangan besar selepas itu juga adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam buku yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin. Dan ramai lagi tokoh-tokoh Islam yang pada zaman dahulu memberikan sumbangan yang besar, kerana sebenarnya masa dah tamat dan 2 minit diberikan. Sahabat minta Allah SWT, itulah tokoh-tokoh yang ramai. Dan tokoh zaman moden ini pun sangat ramai untuk beliau, antaranya Syekh Sabah Khatawi, Ustaz Dr. Muhammad Imarah, dan juga ramai lagi tokoh pemikir Syekh Muhammad Al-Ghazali yang terbaru, yang baru meninggal rahimahullah ta'ala. Jadi mereka ini tokoh-tokoh pemikir, bukan tokoh pemikir, mereka ulama Islam, dan mereka memikirkan tentang qadiyah, isu keadaan Islam yang sedang berlaku. Apapun bila antum semua cakna tentang isu yang sedang berlaku ataupun aliran pemikiran yang cuba merosakkan akidah kita, dia datang dengan banyak sangat serangan. Antum kena ingat, dan semuanya adalah berpaksikan kepada satu, iaitu gerakan Kristianisasi ataupun gerakan Freemasonry. Itu adalah induk asas yang mencipta semua ideologi ini. Karl Marx Yahudi, Lenin Yahudi. Mereka ini semuanya adalah belajar kepada dua asas itu. Komunis semua itu adalah daripada satu asas, daripada akal mereka melahirkan satu pemikiran. Akal tadi tak setuju, lahir satu pemikiran yang lain. Maka kita beruntung kerana Allah menjadikan kita seorang Muslim dan beriktikad dengan iktikad Islam yang bersih sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang manusia. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Okey, untuk pluralism dan sosialism kan. Okey. Pluralism, okey, ideologi ni timbul masalah tak ada keadilan ataupun setiap agama, contoh ada dua agama Kristian dekat satu kawasan United States ni tak diberi hak untuk bersuara. Okey, jadi idea pluralism ni timbul ataupun kebebasan beragama, kebebasan untuk setiap agama tu berhak bersuara. Okey. Tapi kita tolak idea ni, kita tolak sebab dalam Islam kita tak kira agama lain kan. Okey. Tapi macam nak kata respect, sebab dia orang berfikir kita guna akal. Ya, but they think how to solve this problem kan. Okey, tapi dia punya revolution pemikiran ni tak ada nas daripada Quran dan hadis. Okey, itu one point. Okey, yang kedua, socialism ni dia timbul sebab tak ada keadilan dalam ekonomi. Masalah
working class lah, payment dan semua tu kan. Okay, so idea socialistic timbul untuk solve this problem. Tapi saya tak nampak dekat mana Islam menolak idea ni. Boleh Ustaz jelaskan? Okay, sebab kalau kita lihat dalam Islam sendiri, kita sendiri dituntut untuk menuntut keadilan dalam setiap perkara kan. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Berkaitan soalan kepada saudari kita tadi, apa pun yang disebutkan secara mudahnya, anda cuma ambil yang sosialis yang paling hujung sekali sebab kita masa begitu suntuk. Sosialis tumbuh dan lahir kerana dia tak bersetuju dengan keadilan ekonomi yang pada waktu itu. Maknanya dia tengok macam mana ekonomi dipegang oleh golongan atas ataupun kerajaan yang pegang, dan kita tak bebas untuk begitulah, banyak memudahkan tadi, dan tak ada keadilan. Jadi untuk menuntut keadilan, idea sosialis telah bangun dan bangkit untuk menuntut keadilan. Betul. Maka keadilan individu diperjuangkan oleh sosialis. Betul. Individu berhak mendapat dia punya hak dia untuk menguasai duit dan banyak duit dan sebagainya. Sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kita bertanya, siapa yang menentukan adil? Adil itu ditentukan oleh siapa? Kalau kita menyatakan adil itu adalah kita, maka kita mendapat apa yang kita nak, tetapi masyarakat tidak mendapat hak dia. Masyarakat tidak mendapat hak dia. Dan kalau kita menggunakan komunis punya sistem, kerajaan yang memerintah mengawal keuntungan dan orang bawahan tidak mendapat, maka hak individu ternafi. Kalau menggunakan sosialis, hak individu dapat, tetapi hak masyarakat yang mana duit ini didapati daripada sumber yang kita berkongsi, rumput, air, api, kita berkongsi, maka hak itu berkongsi. Maknanya masyarakat hidup dalam satu komuniti, kerajaan pula yang memerintah, dia memerlukan dengan banyak benda, maka di sana kena ada kesetaraan hak. Persoalan adil, siapa yang menetapkan adil itu? Kita tanya siapa yang menetapkan adil itu? Kalaulah kita macam kita dapat, barulah menjadi adil. Kalaulah kita dapat suatu benda, baru kita katakan adil. Itu sebenarnya adil pada pandangan kita, bukan pada pandangan sebelah pihak yang lain. Maka Allah SWT, dia berbalik kepada isu akidah yang asas, iaitu apa? Yang mengetahui kita dan keperluan kita dan keadilan kita adalah Tuhan Allah SWT. Dan Allah dengan sistem yang Allah turunkan dengan syariat yang begitu sempurna. Doktor tadi, apa pertentangan dengan Islam? Ini satu soalan. Apa pertentangan dengan Islam? Persoalannya adalah Islam telah mendatangkan cara dia apa? Setiap orang yang bekerja, mereka kena bekerja dan mendapatkan harta, dan mereka bebas untuk memiliki harta, tetapi mereka kena mengeluarkan zakat yang wajib untuk hak orang miskin dan masyarakat yang ada. Okey, ini Islam punya cara. Begitulah dengan syariat Islam yang lain dan sistem ekonomi. Jadi persoalannya adalah, kalau sistem sosialis tadi tidak bertentangan dengan cara Islam, sebab kita ia base kepada akidah. Akidah menyatakan ini syariat Tuhan pada bab ekonomi, adapun pada bab keuangan, maka kita beriman meskipun hikmah daripada apa yang Allah syariatkan kita belum nampak. Bukan ada, akan ada, tapi kita belum nampak dan belum kaji dengan baik. Permasalahan golongan yang membesarkan puak-puak daripada luar barat, mereka mengkaji sistem barat tetapi tidak faham sistem Islam. Nizam iqtisad Islam ni mereka tak faham, tetapi mereka mengkaji sosialis baik, memperjuangkan hak orang bawahan, tapi mereka tak melihat sistem Islam bagaimana takaful ataupun bantu-bantu ijtimai yang ada dalam Islam. Itu tak dikaji dan tak diwawarkan. Tapi mereka sosialis hebat, komunis bagus, kapitalis hebat, tapi tak ada nizam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, katalah dalam sosialis ada perkara yang tidak ada bertentangan dengan Islam, tak ada masalah. Ataupun sama dengan apa pembawakan Islam, buat apa nak gunakan nama sosialis? Guna je dalam Islam. Dah, itu selesai. Itu adalah jawapan yang boleh anda sebutkan tentang sosialis. Maknanya kita kena mengimani dan meyakini sistem iqtisad ataupun ekonomi Islam yang disebut oleh Islam itu adalah yang paling dekat. Tapi kalau Islam tak sebut, sebagai contoh,
Islam menyatakan haram riba. Tidak ada boleh ada unsur diskriminasi. Rasuah tidak dibenarkan. Tidak ada boleh unsur-unsur menzalimi dalam sistem keuangan. Sebagai contoh, kalau membeli dengan emas mesti yadan biyadin secara terus, tidak boleh bertangguh dan sebagainya. Itu sistem Islam yang menolak sebarang bentuk runggu, tipu dan juga kezaliman. Kan? Selain daripada itu, kalau tak sebut oleh Islam, kita boleh mengambil idea luar untuk dapatkan kerana al-hikmatud dalatul mubin. Ambil daripada barat boleh, daripada timur boleh, daripada China, daripada Jepun boleh. Sebagai contoh, sistem asas dah ada, Islam telah gagaskan, tapi kita nak buka bank. Bank ni nak buka macam mana? Islam tak sebut pula bank nak buka macam mana. Ambil sistem daripada Amerika. Amerika kata bank ni mesti menggunakan sistem perkomputeran yang begini, mesti sistem digital yang diberikan adalah begini, security adalah begini. Ambil dari barat, tak ada masalah. Tapi gagasan asal dalam ekonomi Islam yang letakkan itu kena ambil. Yang tidak disebut oleh wahyu dalam syariat, ambil daripada luar selagi ada manfaat dan kebaikan untuk Islam. Faham tak? Basic dia adalah apa syariat telah sebut, itu tetap dan selalu.